Hai, Assalamualaikum. Selamat menyaksikan OB TV. Kali ni kami masih shoot di rumah untuk mengekang penularan COVID-19. Betul tak kawan-kawan? Ya, betul. Dan seperti biasa, kita akan kongsikan dua kisah-kisah viral minggu ni. Yang pertama tu apa, Ira? Kisah pertama mengenai bercinta dengan adik, jodoh dengan kakak. Kisah kedua apa tu, Pat? Alamak, dan seterusnya ada kisah nasi lemak. Dia makan nasi lemak tapi pakai chopstick. Kalau nak tahu macam mana, jom kita layan OB TV. Jom. Okey guys, untuk berita OB TV pada kali ini, cerita yang pertama ni agak lain daripada yang lain kerana ia bertemakan pengorbanan. Kalau cerita pasal pengorbanan biasanya pasal Hari Raya Korban. Tapi Hari Raya Korban pun lambat lagi. So cerita yang kali ini pula berkaitan dengan cinta pula. Kita ada satu kisah yang nak kongsi, iaitu kisah viral di mana seorang wanita yang mendakwa bekas teman lelaki dia telah berkahwin dengan kakak kandungnya sendiri. Aduh, peritnya. Allahu. Dan menerusi satu laporan dipetik daripada suara.com, wanita tersebut sudah mengakui sudah merelakan bekas teman lelakinya itu mengahwini kakak kandung dia sendiri. Dan berdasarkan video pendek yang dikongsikan di TikTok, wanita itu sendiri mengucapkan tahniah kepada pasangan pengantin tersebut. Memang hebat betul. Kuat betul, kental hati wanita ni. Jadi dalam video yang dimuat naikkan wanita tu juga, dia ada letakkan caption teks dekat situ. Dia kata, "Selamat pengantin baru buat kakak dan bekas kekasih. Semoga kalian membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Bercinta dengan saya, namun akhirnya jodoh dengan kakak saya sendiri." Alah, sedihnya bunyi dia. Cerita tu tak terhenti kat situ. Wanita ni juga memaklumkan yang dia reda dengan ketentuan diri dia. Dia juga dah menerima kenyataan yang selama ni dia hanya menjaga jodoh kepada kakak kandung dia sendiri. Sedih betul. Allahu Akbar. Tambah dia lagi, dia lebih rela mengalah daripada bertengkar dengan dan berbahasa muka dengan kakaknya sendiri. Yelah, takkan sebab berebut lelaki adik-beradik nak bergaduh kan. Kalau Nasha, kalau awak dekat situasi ni, apa awak rasa? Tak tahulah nak rasa macam ni sebab tak boleh nak relate. Kita tak ada kakak dan rasanya macam tak nak pun sharing orang yang sama. Tak perlulah kita cari orang lain. Okey guys, seperti mana yang kita tahu kan, nasi lemak ni memang menjadi kegemaran semua rakyat Malaysia lah. Dekat Malaysia ke ataupun dekat luar negara ke, kalau dah kata orang Malaysia tu, nasi lemak memang number one, betul tak? Kita boleh makan time breakfast, time lunch, tea break, dinner, supper, time bila-bila pun boleh makan lah. Tapi itulah, nasi lemak kalau kita makan waktu pagi memang padu. Nak pula kalau kita tambah dengan teh tarik, ya Allah, memang perfect combo. Penonton dekat rumah mesti tertanya-tanya, kenapa kita nak cakap pasal nasi lemak ni? Baru-baru ni tular dekat Twitter di mana sebuah kopitiam di New York telah meletakkan nasi lemak dalam menu. Tapi nasi lemak tu dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan menggunakan chopstick. Pelik kan? Tapi benda tu memang betul dan memang terjadi. Video berdurasi selama 6 minit tu menjadi topik perbualan hangat netizen dekat media sosial. Ya, betul tu. Dan berikutan daripada video yang dikongsikan tu, kebanyakan rakyat Malaysia termasuklah pelakon Tiz Zakiah seakan tak puas hati dengan cara penyediaan nasi lemak tu sebab dia makan nasi lemak menggunakan chopstick. Bukan pakai sudu, bukan pakai tangan. Jadi menurut Tiz Zakiah juga, dia kata cara tu macam secara tak langsung telah memburukkan nama Malaysia katanya. Dia cakap nasi lemak dalam mangkuk makan guna chopstick. That is so fake. Fake ke? Wow. Tapi bagaimanapun, pemilik restoran berkenaan, Kiopang, telah memberi penjelasan kepada Tiz Zakiah melalui direct message DM di Instagram. Dia juga memohon maaf atas kesilapan laporan daripada video yang dimuat naik oleh Food Insider. Kiopang juga mengaku banyak perkara salah yang diterbitkan dalam video tu, termasuklah menyebut nasi lemak sebagai nasi putih. Nampak tak betapa besar dan kuatnya suara rakyat Malaysia sampai pemilik restoran pun mohon maaf. Betul. Tak apalah, mungkin lepas ni kopitiam dekat sana boleh cuba serve nasi bungkus lain pula macam gerai-gerai kat sini. Nasi ayam ke nak jual kat sana kan. Confirm berbungkus-bungkus dia orang makan. Sodap pun sodap. Okey guys, berita pertama OBTV kali ini. Tak dinafikan ramai yang merindui keluarga serta anak tersayang yang dah lama tak jumpa, dah berbulan-bulan, malah dah makan bertahun pun kan. Dan berpisah dengan insan yang tersayang dalam satu tempoh yang sangat panjang merupakan satu perasaan yang memang berat. Tapi kan
baru-baru ni kerajaan memberi kelonggaran kepada ibu bapa untuk merentas negeri atau daerah untuk berjumpa dengan anak-anak mereka yang bawah umur 18 tahun. Bercakap mengenai topik ni kan, ada satu video tular dekat TikTok mengenai seorang ibu yang membuat kejutan untuk anak dia. Ya, betul. Dan menerusi perkongsian seorang wanita yang dikenali sebagai Ifa Official 88, dia menceritakan mengenai dirinya membuat kejutan sempena hari lahir anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Tapi yang menariknya ialah dia pulang sambil memakai maskot beruang. Jadi kalau kita tengok dalam video tu, nampak sangatlah perasaan teruja seorang ibu untuk berjumpa dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya pun nampak gembira betul lah. Mungkin dia tak tahu tu mak dia dekat dalam maskot tu kan. Betul tu Nasha. Saya pun ada melihat video tersebut. Si ibu ni memang ada gaya dan karakter sebagai seorang maskot tau. Dari gaya dia berjalan, menari dan sebagainya, nampak macam profesional lah. Kalau saya jadi anak dia pun, saya memang tak sangka orang yang dalam maskot tu adalah kenalan saya, sebab memang nampak macam profesional. Kalau tengok anak-anak dia menangis tu, buat saya rasa sedih bercampur gembira tau. Rasa macam itulah nanti kot perasaan saya bila dapat balik ke kampung. Tapi bukan saya je tau, orang lain pun akan rasa sama macam tu. Hei, betul-betul rindulah. Tak apa Ira, baru-baru ni kan kerajaan kita dah umumkan yang kita dah boleh balik kampung sebaik sahaja kita dah capai 90% vaksinasi untuk golongan dewasa. Sekarang ni rasanya dah lebih 80%, jadi sikit je lagi nanti kita dah boleh balik kampung. Okay guys, untuk kisah seterusnya, setiap manusia di dunia ni memanglah tak sempurna dan masing-masing ada kekurangan tersendiri. Walau bagaimanapun, kita harus cuba memperbaiki untuk jadi insan yang lebih baik. Wow, opening dari Ira tadi tu memang sangat deep dia macam sangat bermakna dan tertusuk-tusuk dekat hati saya, sebab macam saya yang terasa. Okey, tapi kali ni kita nak berkongsi tentang satu video yang tular di TikTok tentang seorang gadis yang mana video tu viral bukan sebab kelakar ke, bukan sebab sedih ke, tapi gara-gara kulit muka. Dan menerusi video perkongsian seorang gadis cekal yang berasal dari Indonesia ini, dikenali sebagai Rika di laman TikTok. Dia menceritakan bagaimana dia menerima kecaman daripada warganet berhubung keadaan wajahnya yang tidak sempurna. Dah orang kata sebagai lumrah manusia lah kan, kalau kita terima kritikan ataupun komen negatif, dia secara tidak langsung boleh buatkan kita rasa macam patah semangat, macam terasa macam sensitif sangat ada certain isu ni. Namun tidak bagi gadis ini, yang sama sekali dia tak hiraukan langsung apa yang netizen ni cakap pasal muka dia ke apa ke. Tapi sebaliknya, gadis ni tampil melakukan transformasi terhadap wajahnya dengan menggunakan makeup sebagai jawapan kepada kritikan-kritikan yang diberikan. Makeup je. Betul tu Nasha. Rika juga berkata yang kamu berhak melakukan apa yang kamu suka. Kamu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kamu. Jadi tetaplah mencintai diri kamu dengan seadanya. Baik betul Rika ni. Ya, dan kalau kita tengok kat dalam ruangan komen tu pun ramai yang memberi kata-kata semangat dan kata-kata positif untuk Rika. Dan it's okay Rika, tak apa. Apa yang jadi dekat you ni mungkin akan bagi you lagi kuat kan kat masa depan. No matter what people say, You're beautiful. Beautiful. Christina Aguilera sudah cakap macam mana, Patch? No matter what they say. Okay guys, berita pertama OBTV untuk kali ini. Macam biasalah, kita ingin berkongsi kisah viral di social media. Dan video yang kami nak kongsikan ini membuat netizen terhibur dekat luar sana. Viral satu video di Instagram di mana seorang lelaki ni berjumpa dengan keluarga bakal mentua dia. Tapi bukan jumpa saja-saja je tau. Preparation lelaki ni memang A+. Kalau nak tahu dia buat apa tu Ira? Cerita-cerita sikit. Kebiasaan jika lelaki akan melamar kekasih dia dengan menggunakan cincin. Tapi lelaki ni tampil dengan cara agak berbeza tau. Dia melakukan presentation macam pelajar universiti dan bentangkan segala perancangan bagaimana kehidupan mereka lepas berkahwin. Wow, gigih betul. Ini proposal. Ini betul-betul proposal ya. Ya, sangat dahsyat. Kreatif kreatif. Ini kita panggil kreatif lah. Tapi kalau kita tengok dalam video tu macam agak nervous dan seram keadaannya, sebab kita boleh lihat dia ada macam vibe-vibe intense dan orang kata serius kat situ. Yelah, dan rasanya mungkin ibu bapa tu dia nampak serius. Sebenarnya dia nak fokus betul-betul apa yang nak dibentangkan. Yelah, pasal perancangan masa depan anak dia kan mestilah dia kena fokus. Dan rata-rata pengguna sosial media di ruangan komen juga
kagum dengan keberanian dan kebijaksanaan lelaki tersebut. Malah ada dalam kalangan lelaki-lelaki bujang yang meminta agar lelaki tersebut berkongsi poin penting yang telah pun dibentangkan untuk diguna pakai di masa depan. Orang lain pun nak juga tahu rahsia, tak nak lebih seorang je kan. Harap-harap apa yang dibentangkan tu memang ikutlah perancangan dia. Jangan waktu bentang je cakap, lepas tu nanti dah kahwin tak buat apa-apa pula. Jangan cakap macam tu tau, awas. Tapi Ira orang cakap kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Tapi at least kan ada effort lah untuk kita rancang semuanya supaya nanti rumah tangga kita bahagia je. Gitu. Orang Okey, kata noted Ira, noted. orang kata walk the talk. Baiklah guys, kalau korang ingat dulu banyak gambar serta video-video pengajaran sehingga membuatkan kita ni ada rasa macam sedikit takut. Bercakap mengenai topik ni, ada satu video yang trending di TikTok di mana seorang ibu telah memberi pengajaran yang berguna untuk anaknya. Seorang wanita ini menceritakan taktik yang dilakukan olehnya bagi mengubati ketagihan anaknya terhadap bermain phone. Apa yang si ibu ni buat ialah dia telah bertindak untuk mencalit mata anaknya tu menggunakan gincu ketika si anak ni sedang tidur dengan nyenyak. Yes, dan bila si anak ni bangun pula daripada tidur, si ibu pun cepat-cepat buka kamera. Cepat-cepat buka kamera phone dan tunjukkan apa yang terjadi pada kedua-dua mata akibat selalu sangat tengok phone. Lepas tu apa lagi? Dengan lakonan ibu dia yang sangat mantap, ibu dia pun buat risau dan berulang kali berkata nak bawa anak dia tu pergi jumpa doktor. Bila sebut je nak bawa pergi jumpa doktor, lagi kuat anak dia menangis. Yelah, budak-budak kecil kan mana nak pergi klinik sebab diorang kan takut. Betul tu, betul. Saya dulu kecil-kecil pun memang takut sangat nak pergi klinik. Lagi-lagi kalau doktor tu lelaki. Okey, daripada komen-komen yang kita tengok tu pun kita nampaklah netizen terutamanya yang kaum-kaum ibu ni memang nak cuba taktik-taktik tu sebenarnya dekat anak dia. Jadi risau jugalah kan. Untuk adik-adik kat luar sana, kurang-kurangkanlah main phone, main gadget-gadget tu. Mana tahu nanti kan takut-takut terkena calit gincu dengan mak tu kan. Orang kata apa? Berhentilah main phone sebelum mata anda digincukan. Baiklah, sekian sahaja OBTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, boleh layari www.ohbulan.com. Kalau korang nak tengok video-video best, boleh pergi ke YouTube Oh Bulan Official dan jangan lupa subscribe kerana subscribe itu percuma. Ya, dan jangan lupa untuk saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Nasha Nazari. Saya Daniel Nawawi. Saya Ira Zahira. Dan saya Patch Mono. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.